pentas utama. Jadi Penggubalan Dasar Perhutanan Malaysia sebenarnya merupakan manifestasi komitmen negara dalam melaksanakan pengurusan hutan secara berkekalan. Dan kita nak berikan tumpuan ketika ini iaitu pada penonton yang dikasihi sekalian. Seterusnya kita akan mendengar amanat perasmian dan pelancaran Dasar Perhutanan Malaysia oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin Perdana Menteri Malaysia. Terus saja ke pentas utama, saksikan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Haji Nasarah, Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri, Yang Berhormat Datuk Ali Biju, Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Yang berbahagia Datuk Zurina Pawanteh, Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Yang berbahagia Datuk Mak Ridha Wang, Ketua Pengarah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Yang berbahagia Datuk Hamdin Haji Muhammad, Pengarah Jabatan Hutan Negeri Sarawak, Encik Frederick Kugan, Ketua Konservator Hutan Jabatan Perhutanan Negeri Sabah, wakil-wakil diplomatik, wakil-wakil Persatuan Industri Perkayuan dan NGO, dev-dev kehormat dan hadirin sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Saya doakan saudara dan saudari berada dalam keadaan sihat walafiat. Cuma sebelum saya menyampaikan ucapan, amalkan penjarakan sosial, pakai mask, saya dibuka pesan nak ucap, dan pastikan kita dapat mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama bagi menyempurnakan Majlis Pelancaran Dasar Perhutanan Malaysia bersempena dengan sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2021. Kita sangat bertuah kerana sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2021 Peringkat Kebangsaan pada hari ini diadakan di Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia atau FRIM, kawasan yang dahulunya merupakan sebuah kawasan terosot dan juga bekas kawasan lombong yang telah mengalami proses transformasi yang kini berjaya mewujudkan persekitaran hutan semula jadi yang amat indah ini. Saya difahamkan usaha-usaha restorasi dan penghutanan afforestation telah mula sejak tahun 1926 lagi. Jadi saya ucapkan syabas kepada FRIM kerana telah menyemarakkan keindahan dan keunikan hutan bandar seperti yang sama-sama dapat kita lihat pada hari ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kita bersyukur hutan kita di Malaysia adalah antara yang terkaya di dunia. Kepelbagaian spesies tumbuhan dan hidupan liar di hutan kita adalah jauh lebih kaya jika dibandingkan dengan saiz kawasan yang sama di tropika Afrika dan Amerika. Hutan kita merupakan aset semula jadi yang amat berharga kepada pembangunan sosioekonomi serta penghormatan ekosistem, termasuk menjadi habitat kepada jutaan spesies flora dan fauna, menyedia sumber bekalan air yang bersih dan oksigen untuk kelangsungan hidup serta menstabilkan iklim. Menyedari kepentingan hutan dalam menjamin kesejahteraan hidup kita dan masyarakat dunia, Malaysia terus komited dalam menjaga, memelihara dan memulihara hutan kita. Berdasarkan laporan oleh Food and Agriculture Organisation FAO, Malaysia adalah antara 25 buah negara sedang membangun yang mempunyai litupan hutan yang tinggi dan kegiatan penyahutanan yang rendah
atau high forest cover and low deforestation activities. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, sehingga tahun 2018 negara kita mempunyai 55.3% atau 18.27 juta hektar kawasan berhutan dan litupan pokok. Daripada keluasan itu, 43.6% adalah di Semenanjung Malaysia, 64.5% di Sabah dan 62.3% di Sarawak. Peratusan ini adalah lebih tinggi daripada kebanyakan negara Eropah, termasuk Perancis, Jerman, Itali dan United Kingdom. Dan bagi mencapai hasrat untuk menjadi negara maju, sememangnya pembangunan tidak dapat dielakkan. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan prihatin, pelbagai usaha telah diambil bagi memenuhi komitmen yang diikrarkan semasa sidang kemuncak bumi pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, dengan mengarus perdanakan pengurusan biodiversiti dalam pembangunan negara. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, daripada keseluruhan kawasan berhutan di Malaysia, hanya 1.7% adalah kawasan hutan terosot. Bagaimanapun, kerajaan amat serius dalam pengurusan hutan secara bertanggungjawab dan berkekalan dalam melaksanakan program restorasi. Sejak tahun 2016, seluas 1,859 hektar kawasan terosot telah dipulihkan dengan peruntukan sebanyak 152.82 juta ringgit. Pada tahun ini pula, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan sebanyak 34.5 juta ringgit untuk kerja-kerja restorasi hutan terosot di seluruh negara. Saya menyeru kerajaan-kerajaan negeri melipat gandakan usaha untuk memulihkan kawasan hutan terosot melalui nature-based solution, terutamanya dalam kawasan sensitif alam sekitar. Sesungguhnya kos bagi mengekalkan dan memelihara kawasan hutan di Malaysia adalah sangat besar. Mengikut anggaran, sebanyak 6 bilion ringgit diperlukan bagi tujuan ini. Dan ke arah ini, pelbagai instrumen keuangan khusus telah diwujudkan oleh Kerajaan Persekutuan, termasuk Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation, Tabung Amanah Konservasi Sumber Asli Nasional dan Tabung Amanah Kumpulan Wang Pembangunan Hutan di bawah kerajaan-kerajaan negeri di Semenanjung Malaysia. Sungguh pun demikian, instrumen keuangan setiada masih belum mencukupi bagi menampung peruntukan yang amat besar tersebut. Jadi menyedari hakikat ini, pada tahun 2020, Jemaah Menteri telah bersetuju meluluskan penubuhan Malaysia Forest Fund MFF yang merupakan entiti yang akan menguruskan mekanisme keuangan khususnya untuk sektor perhutanan serta melaksanakan mekanisme reducing emission from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries REDD+. Saya yakin usaha-usaha yang akan dilaksanakan oleh MFF ini akan membuka peluang kepada badan-badan korporat, pihak swasta dan juga institusi keuangan untuk bersama-sama terlibat sebagai rakan strategik dalam aktiviti konservasi hutan melalui instrumen-instrumen persijilan karbon iaitu Forest Conservation Certificates FCC dan Forest Carbon Offset FCO. FCC dan FCO yang dikeluarkan oleh MFF ini adalah berdasarkan keperluan United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC yang pastinya akan memberikan kelebihan pada badan-badan korporat
dari segi penerimaan pengguna dan meningkatkan akses pada pasaran. MFF dijangka akan membawa masuk dana sebanyak 100 juta US dollar dalam tempoh 7 tahun yang akan datang, dan seterusnya akan disalurkan pada kerajaan-kerajaan negeri khusus untuk usaha-usaha konservasi termasuk perhutanan sosial yang akan dapat meningkatkan taraf sosioekonomi orang asli, orang asal dan juga komuniti setempat. Saudara-saudara sekalian, pelibatan sektor swasta dalam usaha untuk memelihara dan mengurus khazanah negara melalui persijilan karbon akan dapat meningkatkan indeks environmental, social and governance ESG syarikat, dan bukan sahaja terhad semata-mata sebagai satu aktiviti tanggungjawab sosial corporate ataupun corporate social responsibility. Malah aspek pelaporan kelestarian ataupun sustainability report dalam bidang perniagaan telah pun menjadi satu keperluan sektor swasta di pada masa kini. Dan saya amat berharap pihak swasta akan mengambil peluang ini untuk bekerjasama sebagai rakan strategik MFF ke arah meningkatkan lagi usaha-usaha konservasi hutan kita secara kolektif. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, saya menghargai komitmen yang ditunjukkan oleh kerajaan-kerajaan negeri dalam mewartakan kawasan sensitif alam sekitar, iaitu hutan simpanan kekal, kawasan perlindungan, reserve hidupan liar dan kawasan kepentingan antarabangsa seperti tapak Ramsar dan tapak manusia dan biosfera MAB. Dan saya menyeru kerajaan-kerajaan negeri mempertingkatkan lagi usaha mewartakan dan mengekalkan kawasan-kawasan berhutan, terutamanya kawasan koridor ekologi Central Forest Pine dan Heart of Borneo HOB. Rancangan fizikal negara yang keempat, RFN4, yang sedang dimuktamadkan turut memberikan penekanan kepada CFS bagi menjamin kesinambungan lanskap hutan menerusi penubuhan koridor ekologi baru. Pendekatan ini berupaya untuk mengurangkan konflik manusia dan hidupan liar dan membolehkan pergerakan bebas hidupan liar, khususnya spesies-spesies ikonik negara yang diancam kepupusan. Sekiranya tindakan luar biasa atau extraordinary action tidak dilakukan sekarang, maka negara pasti akan kehilangan spesies ikonik, terutamanya harimau Melaya, buat selama-lamanya. Justru saya menyeru kerajaan-kerajaan negeri mengambil tindakan untuk mewartakan kawasan habitat harimau Melaya sebagai hutan simpanan kekal ataupun reserve hidupan liar ini. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, Mesyuarat Majlis Tanah Negara MTN pada yang ke-78 pada 29 Januari 2021 telah menyaksikan penyatuan julung kalinya semua negeri di Malaysia dalam bidang pengurusan perhutanan negara yang telah menjangkau usia 120 tahun. Pada mesyuarat tersebut, semua kerajaan negeri telah bersetuju dan menerima dasar perhutanan Malaysia yang menggariskan hala tuju yang jelas kepada sektor perhutanan dalam mendepani cabaran-cabaran baru di peringkat domestik dan antarabangsa. Saya ingin tekankan bahawa dasar perhutanan Malaysia ini adalah dasar kita bersama. Kita semua harus bertindak dan memainkan peranan yang lebih aktif sebagai ejen konservasi dan penggerak pembangunan sosio-ekonomi negara. Dan saya berharap agar usaha bersama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam melaksanakan ke-5 objektif dasar perhutanan Malaysia akan terus padu bagi mencapai sasaran yang telah dihasratkan. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, saya menyambut baik komitmen kerajaan-kerajaan negeri untuk meningkatkan litupan hutan di bawah rancangan struktur negeri masing-masing.
Kerjasama strategik kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan dan juga pihak swasta adalah penting dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Dan bagi menyokong hasrat ini, saya telah pun melancarkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok di seluruh negara dengan sokongan yang amat berhormat Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri pada 5 hari bulan Januari yang lalu. Kempen yang bertemakan penghijauan Malaysia, pokok kita, kehidupan kita, atau Greening Malaysia, Our Trees, Our Life, itu telah pun merekodkan penanaman lebih 4 juta pokok dan 400 spesies oleh pelbagai lapisan masyarakat, termasuklah individu, organisasi kerajaan dan syarikat swasta. Pada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin menyeru sekali lagi supaya semua pihak melipat gandakan usaha untuk bersama-sama menjayakan agenda nasional penghijauan Malaysia dengan sasaran penanaman 100 juta pokok menjelang tahun 2025. Pada hemat saya, sumber kekayaan baru daripada hutan perlu terus diterokai dan dimanfaatkan melalui pemantapan aktiviti R&D di sektor perhutanan. Kerajaan-kerajaan negeri disarankan supaya mengurangkan kebergantungan kepada aktiviti pengusaha-hasilan hutan dan seterusnya memperkasakan pelaksanaan forest beyond timber seperti eko pelancongan, industri herba dan juga pharmaceutical. Usaha untuk menggalakkan penyertaan orang-orang asli, orang asal dan komuniti setempat melalui program perhutanan sosial sewajarnya diberikan juga tempuan. Saya amat bangga dengan kejayaan yang telah pun dicapai melalui pelibatan komuniti dalam pengurusan hutan secara bersama antara Jabatan Perhutanan Sabah dan kaum dusun di hutan simpan Kelawat. Tahniah pada mereka. Melalui perhutanan sosial, kaum dusun yang terlibat telah berjaya meningkatkan 3 hingga 4 kali ganda pendapatan isi rumah, iaitu melebihi RM1,000 sebulan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, saya difahamkan bersama-sama kita di majlis ini ialah wakil-wakil diplomatik. Untuk itu saya akan menyampaikan sedikit ucapan dalam bahasa Inggeris. Excellencies, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome representatives from foreign embassies to the Forest Research Institute Malaysia, or FRIM, and also our distinguished guests attending this event virtually. Thank you for your presence and support. The beautiful green scenery you see today is a large man-made forest established from degraded and tin mining areas, I believe hundreds of years ago. And being a mega diverse country, Malaysia is not spared from facing the challenges in the management of biodiversity. Like all other nations, the world is facing real issues and challenges such as habitat loss, species extinction, and inadequate financial resources to sustain and manage biodiversity. Recognizing these complex challenges, Ministry of Energy and Natural Resources, through a concerted effort with the Forestry Department of Peninsular Malaysia, Sabah Forestry Department and the Forest Department of Sarawak, has developed a comprehensive Malaysia policy on forestry, outlining pragmatic strategies and action plan to be implemented throughout Malaysia. Malaysia policy on forestry is a testimony of our seriousness in conserving and managing our forests responsibly and sustainably. As evident now, climate change is real and it is serious, and thus tackling climate change is a shared responsibility of every citizen of the world. In this regard, the establishment of the Malaysia Forest Fund, or MFF, aimed at enhancing collaborative strategic partnership among federal government, state governments and the private sector in generating funds through the REDD Plus finance framework for forest conservation and sustainable management activities. The carbon certificates in the form of forest conservation certificate
and forest carbon offsets based on UNFCCC requirement issued by MFF can be used primarily by the private sector to achieve their sustainable needs and their climate ambition. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya menzahirkan ucapan terima kasih khususnya pada kerajaan-kerajaan negeri atas komitmen yang dipamerkan terhadap dasar perhutanan Malaysia, dan saya amat yakin bahawa sektor perhutanan Malaysia telah melangkah ke satu era baru dalam pengukuhan, persefahaman dan kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri demi kepentingan negara, rakyat dan khazanah hutan kita. Terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan dasar perhutanan Malaysia dan selamat menyambut Hari Hutan Antarabangsa 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang berhormat yang saya melancarkan kita ini dan mohon untuk kami bertas bagi masyarakat. Baik, itu dia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru saja merasmikan pelancaran Dasar Perhutanan Malaysia sempena Hari Hutan Antarabangsa 2021, dan untuk acara seterusnya gimmick pelancaran akan disempurnakan simbolik kepada pelancaran Dasar Perhutanan Malaysia, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan berada di pentas utama dengan diiringi Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Sumber Asli di pentas utama. Sekali lagi majlis mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri untuk menerima buku Dasar Perhutanan Malaysia yang dirancang. Baik, selesai sudah gimmick pelancaran Majlis Dasar Perhutanan Malaysia, dan seterusnya adalah acara penyerahan dokumen Dasar Perhutanan Malaysia kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi untuk Dasar Perhutanan Malaysia ini sendiri, pihak kerajaan telah pun menjedari pengurusan hutan perlu mengambil perhatian terhadap isu-isu baharu yang muncul yang sedang dihadapi oleh sektor perhutanan. Dan untuk menanganinya, Malaysia telah pun mengambil kira perkembangan baharu dalam dasar-dasar dan undang-undang yang berkaitan tentang perhutanan. Dan pastinya pada 29 Januari 2021 yang lalu telah pun menyaksikan penyatuan julung kalinya ke semua negeri di Malaysia dalam bidang pengurusan perhutanan negara yang telah pun menjangkau usia 120 tahun. Pada mesyuarat tersebut, semua kerajaan negeri telah pun bersetuju dan menerima Dasar Perhutanan Malaysia itu sendiri. Dan dasar ini juga sebenarnya merangkumi pengurusan hutan secara berkekalan, pemeliharaan dan juga perlindungan, kepelbagaian biologi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengaplikasikan teknologi dan juga perkongsian maklumat. Baik, ini dia dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini, kehadiran tetamu secara fizikal adalah sangat terhad, dan sebagai alternatif juga kehadiran Dikoman, Menteri Besar dan Ketua Menteri di kesemua 14 negeri secara dalam talian melalui aplikasi Zoom turut dilaksanakan. Jadi ini adalah lambaian ternyata telah habis ataupun telah tamat dan sempurna Majlis Pelancaran Dasar Perhutanan Malaysia sempena sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2021 di Taman Botani Kepong Frim pada hari ini. Jadi itu dia untuk saksi yang berlaku di pentas utama, dan pastinya kita telah pun usai majlis untuk Dasar Perhutanan Malaysia sempena sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2021, dan semoga dengan pelancaran Dasar Perhutanan ini akan memantapkan lagi pengurusan hutan secara berkekalan di negara ini. Jadi oleh itu hutan adalah dinilai bukan saja untuk tujuan kayu-kayuan, dan ianya perlu dilindungi dari masa ini dan hinggalah pada masa akan datang. Dan terima kasih untuk anda yang menonton TV1 ketika ini, dan kita nak ucapkan semoga berjumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.